أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وسرعة الفهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين، واخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وبيتا من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang dan maknanya bahwa suara Allah Ta'ala itu yang jaraknya bersusun dari pada pengucap atau lebih. Dan maknanya bahwasa Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun daripada dua zat atau lebih, bersalahan kebanyakan makhluk. Bersusun ia daripada beberapa zat, iaitu segala juzuknya. Dan bersusun ini dinamakan dia kam muttasil pada zat. Dan bahwasanya Ta'ala tiada ada yang mendua ia baginya pada zat. Maka jika ia berbilang dan berbilang ini, maka jadi ia berbilang. Maka berbilang ini dinamakan kam munfasil pada zat. Dan kedua-dua ini ternafi kedua-duanya dengan wahdaniyat pada zat. Dan maknanya, makna keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Makna yang dimaksud dengan kata keesaan Allah, wahdaniyat Allah Ta'ala pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'al, yakni perbuatan-perbuatannya. Makna yang dimaksud daripada kata zat Allah, zat yang satu, sifat Allah, sifat yang asa, perbuatan Allah, perbuatan yang asa. Apa makna yang dimaksud? Maknanya bahwasa Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun. Tiada zatnya bersusun, yakni tiada bersusun oleh zatnya. Tiada zatnya bersusun, yakni tiada bersusun oleh zatnya daripada dua zat. Daripada dua zat, yakni daripada dua juzuk. Daripada dua zat, yakni daripada dua juzuk. Juzuk tu bahasa Arab, bahasa Melayu suku-suku. Dua zat itu atau lebih banyak daripada dua. Atau lebih banyak daripada dua zat, yakni dua juzuk, dua suku.
bersalahan kebanyakan makhluk, bersalahan kebanyakan daripada makhluk-makhluk ini. Bersalahan kebanyakan makhluk, yakni bersalahan berlainan dengan kebanyakan daripada segala makhluk ini. Bersalahan itu macam mana? Bersusun ia makhluk, kebanyakan makhluk itu daripada beberapa banyak zat. Zat tu maksudnya iaitu segala juzuk. Segala juzuk, yakni segala suku-sukunya. Dan bersusun ini, bersusun dengan secara sebut tadi, dinamakan, dipanggilkan di dalam istilahnya, dinamakan dia kan bersusun ini, susun dengan secara tadi, dinamakan, dipanggil dalam istilahnya kam muttasil pada zat. Dinamakan kam muttasil pada zat. Kam tu mana berbilang, muttasil itu maknanya bersambung-sambungan pada zat. Jadi zat dia tu bersifat dengan kam muttasil. Jadi kita ambil maksud dulu. Di sini jadi masalah wahdaniyat pada zat. Masalah wahdaniyat pada zat, sebab kita dah maklum daripada sebelum pada ni bahwasanya wahdaniyat Allah Ta'ala itu pada 3 perkara. Wahdaniyat pada zat, dan wahdaniyat pada sifat, dan wahdaniyat pada af'al. Mana keasaan zat Allah, keasaan sifat Allah, keasaan perbuatan-perbuatan Allah. Yang mana keasaan tu yang lawannya berbilang. Berbilang itu adalah lawan bagi keasaan. Tetapi yang pertama kita bincang tentang keasaan pada zat. Yani zat dia tu keasaan. Keasaan zatnya, zat Allah Ta'ala. Yang mana lawan dianya berbilang. Yang mana lawan bagi keasaan pada zat, zat dia keasaan, yang mana lawan dianya berbilang zatnya. Habis itu berbilang itulah dipanggil di dalam istilah kata kam. Berbilang itu dikatakan kam, dipanggil dengan nama istilahnya ialah kam. Jadi bila masa sebut kata kam, lawannya keasaan. Apabila sebut kata kam, lawan dianya keasaan. Maknanya keasaan bukan kam, bukan berbilang. Kemudian berbilang sani, benda yang kita bilang sani ada kalanya benda itu bersambung-sambungan antara satu dengan satu lagi, satu ni dengan satu lagi bersambung-sambungan, maka itu dikatakan kam munfasil, muttasil, berhubung. Dan sekiranya benda yang kita bilang itu berasing-asing, maka itu dikatakan kam munfasil. Maka kedua-dua kam itu dinafikan dengan kata wahdaniyat, keasaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna perkara yang pertama yang kita hendak bincang sekarangnya ialah wahdaniyat pada zat.
keesaan zat Allah Ta'ala. Dengan maknanya ternafi kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Jadi zat dia bukan jenis, bukanlah bersifat dengan kam muttasil. Zat dia bukanlah bersifat dengan sifat kam munfasil. Hanya zat dia bersifat dengan wahdaniyah. Jadi wahdaniyah ialah suatu sifat. Tak kira wahdaniyat pada zat, pada sifat, pada af'an. Itu adalah suatu sifat. Yang melawani akan wahdaniyat itu kam. Sama saja kam itu muttasil atau munfasil. Maka kam muttasil atau munfasil itu adalah sifat juga. Sebab dia melawani akan wahdaniyat. Kam sama saja kam itu muttasil atau kam itu munfasil adalah sifat. Yang melawani akan sifat wahdaniyah. Seperti katanya, kidam melawani akan bahru. Kalau kidam melawani akan bahru, sama juga wahdaniyah lawan bagi kam. Begitu. Kidam tu ialah sifat, bahru pun sifat. Tetapi kidam itu wajib pada Allah Ta'ala, bahru itu mustahil pada Allah Ta'ala. Maka di sini pun begitulah juganya, kewahdaniyat itu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kam itu mustahil pada Allah Ta'ala. Sebab kam itu ialah berbilangan. Tetapi berbilangan tu ada kala muttasil, ada kalanya munfasil, bercerai. Dengan sebab lepas tu kita nak tahu di mana yang muttasil, mana yang munfasil. Ingat katanya muttasil tu maknanya berhubung. Maknanya satu benda kita fardu bersusun daripada beberapa juzuk. Suatu benda apabila dia tu satu benda saja, seperti satu pen ini, kalau kita tengok yang kita pegang ni satu saja, tetapi dia mempunyai susunan daripada beberapa juzuk. Dia mempunyai susunan daripada beberapa juzuk. Maka mempunyai susunan daripada beberapa suku-suku. Maka jadi ada banyak suku nak jadi sebuah pen masalah, sebuah benda masalah, nak jadi sebuah kitab ke masalah, nak jadi sebuah meja, sebuah kursi, itu bersusun daripada beberapa juzuk-juzuk. Kemudian juzuk-juzuk yang kata beberapa juzuk sana itu bersambung antara satu dengan satu lagi. Maka dengan sebab juzuk dia tu banyak, berbilang, dikatakan kam. Dan antara juzuk-juzuk sana itu bersambung-sambung antara satu dengan satu lagi, kita katanya munfasil, muttasil, berhubung. Dan satu lagi pulanya, benda tu kita bilang dua ke atas, tetapi apabila kita bilang dua ke atas, maknanya ada kam, ada sifat kam. Tetapi dengan sebab benda sana itu berasing-asingan duduk, berasing-asing, seperti dua begini, ini satu, ini satu. Ini satu, ini satu. Jadi dua-dua ini tu berasing-asing. Maka itu dua juga, berbilang juga. Tetapi satu ini bercerai dengan satu ini. Seperti tangan sebelah kanan bercerai, berasingan daripada tangan sebelah kiri. Tetapi kerana tangan kita ada dua. Tangan kita ada dua. Tangan kita ada dua, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, dua. Maka dua tu berbilang, katanya kam.
tetapi dua-dua tangan itu masing-masing berasing-asing, tidak rapat, bercerai-cerai, maka dikatakan kam munfasil. Maknanya setiap perkara, setiap zat, setiap zat sekiranya ada bilangan, setiap zat yang ada bilangan yang boleh bilang pada dianya, dikatakan zat itu tidak keasaan, bahkan zat itu bersifat dengan sifat kam. Sebab kam itu adalah sifat. Bersifat dengan kam, maka tengoklah nak jadi muttasil ke nak jadi munfasil. Maka yang bersifat dengan kam sama saja muttasil atau munfasil itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang bersifat dengan kam, zat yang bersifat dengan kam, tak kira zat yang tak kira kam itu kam muttasil atau kam munfasil, maka zat itu ialah zat makhluk Allah taala. Adapun zat Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat wahdaniyah. Tak mustahil bersifat dengan sifat kam. Berbilang atau panggil kam itu. Habis itu, jadi kam ini sifat bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat bagi zat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat bagi makhluk Allah taala dikatakan dipanggil dengan nama arad. Kalau sifat bagi makhluk Allah taala dipanggil dengan nama arad. Jadi kam sama saja kam itu muttasil atau kam itu munfasil, maka kam itu adalah arad bagi segala zat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada arad-arad, setengah daripada arad-arad bagi zat makhluk Allah taala. Habis itu pulanya zat makhluk Allah taala ini bersifat dengan kam. Zat makhluk ini bersifat dengan kam. Zat makhluk, bukan zat Allah, zat makhluk ini bersifat dengan kam. Kam sama ada juga setengah tu muttasil, setengah itu munfasil. Tengok, kita kata ini satu pen. Ini satu pen ialah suatu zat, suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun satu ya, kalau kita pegang, kalau tanya pada zahir tengok nampak dengan mata kita satu saja. Satu saja. Tetapi walaupun satu, tetapi dia bersusun daripada banyak juzuk. Banyak zat, banyak suku-suku dia. Maka di pen ini ada kam muttasil. Di pen ini ada kam muttasil. Sebab apa? Walaupun kita pegang yang di dalam tangan saya sekarang ni satu saja, tetapi dengan sebab dia bersusun daripada banyak juzuk. Apabila bersusun daripada banyak juzuk, maka adalah pada dianya sifat atanya arad yang katanya kam muttasil. Jadi adalah kam muttasil, sifat arad yang panggil kata kam muttasil tu ada pada pen ini. Maka nak tahu di manakah nak ada kam muttasil pada pen ini, dia kira begini, sekiranya kalau boleh dibahagikan, fardu kita nak bagi dengan secara potong ke, dengan secara belah ke, artinya dengan cara mana-mana sekalipun, dia kalau tak bersusun daripada 2 juzuk ke atas, dia tak boleh belah bagi.
Maka pen ini kalau kita fardu nak potong jadi dua, dua boleh ke tidak? Boleh. Itu maknanya dia ada susunan. Kalau tidak ada susunan, maka tak boleh nak belah bahagi. Nak fardu belah bahagi walaupun tak ada belah, tak ada bahagi sekalipun, tapi nak nak belah, nak bahagi, boleh. Nak bagi kepada 10 juzuk pun boleh. 10 suku pun boleh. Maka itulah tanda katanya ada kam muttasil. Setiap-tiap benda sekiranya kalau kita fardu boleh membahagi dengan cara potong, dengan secara belah, dengan secara kerat ke mana-mana saja sekalipun, boleh, maka benda itu bersifat dengan sifat kam muttasil. Maka kam muttasil ialah sifat bagi zat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan sekiranya kalau zat Allah Ta'ala itu kita boleh bilang dua seperti dua begini, yang kita pegang sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, maka ini satu, ini satu. Maka dua-dua ini bukan satu benda, bukan dua benda. Dua pen, dua putung. Maka kalau dua begini, ini asing, ini asing, maka ada bilangan juga pada dua yang ada dalam tangan saya sekarangnya, ada bilangan ke tidak? Ada. Berapa bilangannya? Dua. Maka adalah kam di dua-dua ini. Dua-dua yang dalam tangan saya ini ada berbilangan. Ada berbilangan. Cumanya tak kena duk bagi, tak kena duk belah, tak payah kita potong. Nak bagi itu tak payah kita potong, tak payah kita belah, mana-mana cara sekalipun, sebab dia dah berasing-asing. Maka itu dikatakan kam muttasil. Kam munfasil. Maka kam munfasil tadi itu ialah sifat bagi dua yang ada dalam tangan saya ini. Sifat artinya kita panggil arad. Begitu. Jadi kembali pada tadi, tanda bagi kam muttasil ialah perkara yang boleh dibahagikan, dibelah bahagikan. Maka cara kita nak membelah, nak membahagikan itu ada kalanya dengan secara potong, dengan secara kerat, dengan secara merisik. Maka pendeknya benda-benda yang nak boleh potong mestinya panjang. Jadi pendek katanya, kam muttasil tu ialah suatu nak ada kam muttasil, syaratnya suatu zat makhluk yang ada tebal, artinya ada panjang, ada lebar. Dia tiga perkara itu. Ada tebal, ada panjang, ada lebar. Seperti kita katanya pen ini. Pen ini ada kam muttasil, bersifat dengan sifat kam muttasil. Dengan sebab kalau tengoknya kepanjangan dia ada. Tebal dia pun ada juga. Lebar dia pun ada juga. Kalau nak bagi mudah nampak tu, buku, tengok buku gini. Buku gini kita tengok ikut di sini dikatakan apa dia? Panjang. Ini panjang, ini lebar, lepas tu ini tebal dia. Maka dengan sebab ada mana-mana satu daripada tebal, lebar, panjang, maka memanglah benda itu bersifat dengan sifat kam muttasil. Sebab kalau panjang kita potong, nak bagi dia dengan secara potong, itu panggilan dia. Kalau tebal, kalau lebar kita belah. Begitulah. Jadi benda yang zat yang bersifat dengan sifat kam muttasil, satunya bersusun daripada beberapa juzuk-juzuk, beberapa suku-suku, sehingga kita boleh belah atau kita boleh potong, artinya kita boleh
kita boleh belah, boleh potong dan lain lagi. Maka sebaliknya zat Allah Ta'ala yang kita nak bincang sekarangnya, zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyat, bersifat dengan sifat wahdaniyat, keesaan pada zat Allah Ta'ala. Maka apabila kita kata zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyat, zat dia bersifat dengan sifat wahdaniyah, keesaan zat Allah, tentulah sama sekali zat Allah tak bersifat dengan kam muttasil dan kam munfasil. Itu yang dimaksudnya. Zat Allah tak bersifat dengan sifat kam, sama saja kam itu muttasil atau kam itu munfasil. Mustahil lah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kam muttasil atau munfasil. Maka itulah latar belakangnya. Sekiranya kita dah faham gitu, cuba kita tengok dalam kitab. Dia katanya, dan makna keesaan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada bersusun, tiada zatnya bersusun daripada dua zat, yakni dua juzuk, dua suku atau lebih banyak. Zat Allah Ta'ala tiada bersusun. Maknanya tiada bersusun oleh zat Allah Ta'ala daripada dua zat, yakni dua juzuk, dua suku ataunya lebih. Sebab itulah kita nak kata zat Allah Ta'ala dengan sebab zat Allah Ta'ala tak bersusun daripada dua suku atau lebih. Tak boleh kita nak kata zat Allah Ta'ala ada panjang, ada lebar, ada tebal, tak boleh. Sebab apa? Sebab panjang atau lebar ataunya tebal, maka itu ialah cara susunan zat. Ialah panjang itu satu jenis susunan, satu bentuk susunan. Kalau tebal pun satu bentuk susun. Kalau lebar pun satu jenis, satu rupa susun juga. Maka apabila katanya tiada zat Allah Ta'ala-nya, tiada zatnya zat Allah Ta'ala bersusun daripada dua zat, maka tak boleh kita nak kata zat Allah Ta'ala itu tebal. Seperti tebal. Kitab ini kalau besar, sebuah kitab kalau dia besar jadi tebal. Tak boleh kita nak kata zat Allah Ta'ala itu tebal. Tak boleh juga kita nak kata zat Allah Ta'ala itu panjang, tinggi. Tak boleh juga kita nak kata ada lebar pada zat Allah Ta'ala. Sebab kesemua tiga-tiga, tebal, panjang, lebar, itu dah hasil daripada bersusun daripada beberapa juzuk-juzuk. Hasil daripada bersusun beberapa juzuk-juzuk. Sebab kalau benda tu dia makhluk ini makhluk Allah Ta'ala yang kita maklumnya bahwasanya makhluk Allah Ta'ala ini yang maklum daripada sifat mukhalafah dulu. Makhluk Allah Ta'ala ada setengah daripada makhluk Allah Ta'ala itu ialah zat yang kita maklum dengan nama jirim, yang kita terkenal dengan nama jirim. Maka jirim itu sekiranya kalau tidak bersusun, kalau tak bersusun memang tak boleh nak membahagi. Kalau tak bersusun maknanya dia mempunyai satu juzuk sahaja. Zat makhluk ini yang dipanggil dengan nama jirim, sekiranya tak bersusun dengan maknanya ada satu juzuk. Sebab nak kata bersusun paling kurangnya ada dua juzuk, ada dua suku.
Tetapi kalau zat makhluk ini ada satu juzuk saja, maka itu dinamakan jauhad firid. Begitu. Maka jauhad firid boleh dibahagi ke tidak? Tak boleh dibahagi. Dibelah bahagi tak boleh. Dengan sebab dia tu tidak bersusun. Hanya ada satu juzuk saja. Tetapi dia makhluk Allah Ta'ala. Dan satu juzuk itu dikatakan jauhad firid. Dan apabila jauhad firid ada dua biji, kalau nak panggil, senang nak panggilnya, ada dua biji, dua buah jauhad firid mari bersusun, maka dah jadi susunan. Maka itu tengoklah nak susun jadi tebal ke, nak susun jadi lebar ke, nak susun jadi panjang ke. Maka apabila datang dua biji, dua buah jauhad firid, dua jauhad firid mari bersusun, berkampuh, maka dah jadi bersusun. Apabila jadi bersusun, maka adalah kam muttasil. Maka dua jauhad firid sana itu apabila mari bersusun, apabila ada bersusun, maka kita tak panggil jauhad firid dah, kita panggil jisim. Kita panggil jisim pula. Gitu. Jadi pendeknya, kalau apa dia? Kalau makhluk, zat makhluk Allah Ta'ala yang ialah jauhad firid, kita hukum pada dianya sangat halus. Halus artinya sangat halus. Tetapi apabila mulai bersusun, ada berkapuh, dua jauhad firid, dua juzuk itulah, dua suku itulah, maka dikatakan jisim. Maka susun tu nak jadi kok panjang atau nak jadi lebar ke, nak jadi tebal ke, itu mengikut cara susun dia. Apabila bersusun, kita dah panggil jisim. Kita dah panggil jisim. Jadi pendek katanya, jisim-jisim itu zat makhluk Allah Ta'ala yang bersusun, yang berkapuh daripada dua juzuk atau lebih banyak. Begitu. Jadi maksud daripada kata kamu wahdaniyat pada zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyat mengikut makna yang pertama ini. Dengan makna katanya ternafikan muttasil itu, mana nak cerita kata zat Allah Ta'ala, nak katanya zat Allah Ta'ala sangat halus pun tak boleh. Nak kata besar pun, besar-besar ni maknanya daripada bersusun. Kalau bersusun semakin banyak juzuk, semakin besar, semakin tebal, semakin panjang, semakin tebal. Jadi maknanya kita nak kata zat Allah Ta'ala sangat halus, tak boleh. Nak kata besar pun tak boleh juga. Sebab besar tu besar dengan sebab panjang, atau dengan sebab tebal, atau dengan sebab lebar. Maka jadi maknanya nak cerita katanya zat Allah Ta'ala bukan tebal, bukan lebar, bukan panjang, dan juga bukan sangat kecil. Sangat kecil tu mana ada satu juzuk. Begitu. Sangat kecil tu mana satu juzuk. Kalau dua juzuk dah masuk dalam bersusun. Tetapi bersusun dua juzuk kita panggil kecil, bukan sangat kecil, kita panggil kecil. Tetapi kalau bersusun daripada berjuta-juta juzuk, maka jadi besar. Nak kata besar tu maknanya ada panjang ke, ada tebal ke, ada lebar ke, begitulah. Sekali lagi, bahawasa Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun. Ini tiada bersusun zatnya, zat Allah Ta'ala daripada dua zat, yakni dua suku, dua juzuk atau lebih. Bersalahan, yakni tak sama dengan kebanyakan makhluk. Ini dia kata bersalahan dengan kebanyakan makhluk, maknanya nak keluarkan apa dia? Jauhad firid. Sebab jauhad firid tak bersusun. Kalau makhluk Allah Ta'ala kena atas jauhad firid tak bersusun. Daripada dua ke atas tak bersusun. Hanya ada satu juzuk. Dan zat makhluk Allah Ta'ala yang bersusun itu ialah jisim.
Jadi mana bersalahan kebanyakan makhluk. Jadi jisim-jisim. Bersalahan zat makhluk, bersalahan kebanyakan makhluk, yakni jisim-jisim. Kenapa boleh begitu? Kerana bersusun, yakni kerana ia bersusun, kerana bersusun ia kebanyakan makhluk daripada beberapa zat. Apa zat? Iaitu segala juzuk, segala suku-sukunya. Apabila apabila bersusun daripada beberapa banyak juzuk, banyak-banyak ni dua ke atas, maka kita panggil jisim. Maka apabila sebut kata jisim, dia tak lepas daripada ilmu kena ada panjang, artinya kena ada tebal, adanya kena ada lebar. Sebut kata jisim, mestilah begitu. Dan bersusun ini, bersusun dengan disebut tadi, dinamakan dia kam muttasil pada zat. Itu dipanggil mengikut dalam istilahnya, panggilan dalam pengajian usuluddin, dia panggil kam muttasil pada zat. Sekiranya kalau bersusun. Jadi maknanya zat Allah Ta'ala tak bersusun, jadi tak bersifatlah dengan sifat kam muttasil pada zat itu. Itu satu makna. Dan itu makna yang pertama daripada makna keasaan Allah Ta'ala pada zat. Zat Allah Ta'ala berkeasaan. Makna yang pertamanya, zat Allah Ta'ala tak bersusun daripada beberapa juzuk-juzuk, paling kurangnya 2 juzuk. Lalu tu nak kata tebal nipis, panjang pendek, lebar ke tak lebar, pada zat Allah Ta'ala tak boleh. Sebab panjang pendek, panjang tak panjang, tebal ke tak tebal, itu sifat bagi zat makhluk Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala maha suci daripada kata panjang pendek, tebal nipis, lebar ke tak lebar, begitulah. Itu makna yang pertama yang dimaksud dengan kata wahdaniyat pada zat. Zat Allah tak bersusun. Tak bersusun tu tak bersifat dengan sifat kam muttasil. Dan makna yang kedua pulanya, bahwasanya tiada ada yang mendua ia baginya, bagi Allah pada zat. Maka jadi ia, ya Allah, berbilang. Makna yang kedua dia katanya tiada ada yang, mana tiada ada zat yang lain. Tiada ada yang ni, tiada ada zat yang lain daripada zat Allah. Kita tafsir begitu. Tiada ada yang mendua ni, tiada ada, tak ada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Yang mendua ia yang baginya, bagi Allah pada zatnya. Tidak ada zat yang lain yang boleh jadi dua dengan dia. Dia maksudnya begini. Ini satu, ini satu, dalam tangan saya, ini satu, tak boleh kata dua lagi. Tak boleh kata dua lagi. Apabila kita beli satu lagi, maka satu ini buat jadi dua. Menyebabkan jadi dua. Kalau ada satu ni saja, boleh jadi dua. Kita bilang kata dua tak pada zahir? Tak. Tetapi apabila kita beli satu lagi, maka ini menjadikan dua. Berapa pen yang ada di depan kita? Dua. Dengan sebab ada datang satu lagi. Dengan sebab ada datang satu lagi, menduakan, menjadi dua. Kalau tak ada satu ni, maka tak jadi dua. Seperti kita dapat anak sulung, kita dapat anak yang pertama, seorang anak saja kita ada, kita dapat. Apabila dilahirkan anak yang kedua, maka anak yang kedua tu menduakan. Mana? Berjadi dua.
Dengan maknanya anak, kalau tak dapat anak yang kedua, tak boleh kata kita mempunyai dua anak. Kalau tak dapat anak yang kedua, tak boleh kita nak kata anak kita ada dua orang. Apabila dilahirkan anak yang kedua, maka boleh dikatakan anak yang kedua menduakan. Mana buat jadi boleh bilang jadi dua. Dengan maknanya di sini tiada ada yang mendua ia baginya bagi Allah pada zatnya pada zat Allah. Maka kalau ada maka jadi ia berbilang-bilang. Jadi berbilang. Jadi maknanya ini satu, itu satu lagi. Maka maknanya maksudnya tengok lagi dulu. Maka jadi ia berbilang, dan berbilang ini berbilang ini berbilang dengan secara ada zat satu lagi bersama dengan zat Allah Ta'ala, dinamakan kam munfasil pada zat. Itu panggil kam munfasil pada zat. Jadi maksudnya kam munfasil pada zat ini maknanya ada zat Allah Ta'ala memang dah ada. Memang dah ada zat Allah Ta'ala satu dan ada zat satu lagi lain daripada zat dia lah. Ada satu zat lagi yang bersifat dengan sifat ketuhanan macam dia juga. Macam mana zat Allah, macam tu dah zat yang satu lagi. Maka jadi dua zat lah. Maka jadi dua zat. Ini bukan makna dia bersusun masing-masing duduk seperti kita katanya kita ada dapat anak seorang, dah seorang dapat. Apabila lahir pulaknya dapat Tuhan bagi seorang lagi pulaknya jadi dua. Maka ini anak sulung, ini anak bongsu. Jadi ada anak sulung satu orang, anak bongsu satu orang. Begitu. Jadi kedua-dua tu sama-sama anak kita, yang sulung pun anak kita, yang bongsu pun anak kita, yang tengah pun kalau ada lagi, yang tengah pun itu pun anak kita juga. Jadi mana yang sulung pun anak kita, yang tengah pun anak kita, yang bongsu pun anak kita juga. Jadi sekarang anak kita dah 3 orang. Maka 3 orang tu, 3 tu jadi berbilang-bilang. Jadi maknanya kita dapat anak sulung satu. Apabila dilahirkan anak yang kedua, maka anak yang kedua tu menjadi 2. Apabila beranak anak yang ketiga, maka anak yang ketiga tu menjadi 3. Maka apabila sakat 3, maka anak kita tu ada 3 orang. Maka itulah dikatakan kam munfasil pada zat. Jadi di sini yang maksudnya ternafikan munfasil pada zat Allah Ta'ala dengan maknanya Allah Ta'ala itu dah suatu zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Habis itu ada suatu zat lagi pula. Ada suatu zat, ada satu zat atau 2, 3 zat lagi pula yang lain daripada zat Allah Ta'ala yang jadi Tuhan semacam Allah Ta'ala juga. Yang bersifat dengan sifat ketuhanan seperti zat Allah Ta'ala juga. Zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ketuhanan. Zat yang lagi-lagi itu pun ada bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi Allah pun Tuhan, yang lagi pun Tuhan juga. Maka itulah yang kita nak menafikan dengan kata wahdaniyat pada zat. Dengan makna yang kedua. Jadi maknanya kam mufasil pada zat ini nak cerita kata zat yang jadi Tuhan. Zat yang jadi Tuhan itu zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan itu satu saja. Adapun kita ini langit bumi, diri-diri kita ni zat juga tapi tak bersifat dengan sifat ketuhanan, itu tak kira. Yang kita katanya ada suatu zat yang satu lagi yang menduai tadi tu, mana ada zat yang satu lagi yang bersifat dengan sifat ketuhanan seperti zat Allah Ta'ala. Jadi maknanya zat satu lagi jadi Tuhan jugalah. Yang itulah kita nak menafikan. Maka dia katanya dan dua-dua kam ini kam muttasil dan kam munfasil.
ternafi keduanya, tidak kedua. Tidak kedua-duanya. Tidaklah kam muttasil, tidaklah kam munfasil, ternafi tidak kedua-duanya, ternafi dengan wahdaniyat pada zat. Dengan secara kita i'tiqad keasaan Allah Ta'ala pada zat. Dengan secara kita i'tiqad zat Allah Ta'ala itu keasaan. Maknanya apabila kita beraktikad, kita pegang, kita beraktikad, kita beriman bahwasanya zat Allah Ta'ala itu satu, keasaan zat Allah Ta'ala artinya keasaan Allah pada zat itu dengan maknanya kita dah tolak, kita dah menafi katanya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kam, muttasil dan munfasil. Sebab ini kam, muttasil dan munfasil sifat bagi makhluk Allah Ta'ala. Ini pun kalau mengikutnya kembali kepada makna bagi sifat mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis. Wahdaniyat pada zat ini pun kalau kita perhati jadi halus-halusinya, maka kembali kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis juga. Sebabnya kalau katanya ternafikam muttasil pada zat Allah Ta'ala, maksudnya zat Allah tidak boleh kata panjang, tak boleh kata lebar, tak boleh kata tebal, tak boleh juga kata sangat-sangat halus. Mana itu dah masuk dalam kata tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk. Sebab makhluk boleh kata panjang pendek, boleh kata panjang tak panjang, tebal tak tebal, nipis ke tidak nipis, artinya sangat halus. Zat makhluk Allah Ta'ala nya begitu. Zat Allah Ta'ala tak boleh kata begitu. Sebab ternafikam muttasil pada zat Allah Ta'ala, lalu tu tak boleh kata panjang pendek hingga akhirnya. Dan makna satu laginya yang kita beriktikad daripada keasaan zat Allah, mana zat yang jadi Tuhan itu satu saja. Zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan, atau boleh katanya zat yang jadi Tuhan. Zat yang jadi Tuhan, zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan adalah satu saja, ialah zat Allah, zat yang nama dianya Allah Ta'ala. Yang nama dianya Allah Ta'ala, itu saja yang jadi Tuhan. Yang lain tak ada jadi Tuhan, walaupun zat juga tetapi tidak jadi Tuhan. Begitulah. Jadi makna yang kedua ternafikan munfasil tu maknanya kita i'tiqad tak ada satu zat lagi yang jadi Tuhan, tidak ada. Kita pegangnya begitu. I'tiqadnya begitu. Hanya zat Allah Ta'ala satu saja yang jadi Tuhan. Itulah yang maksud daripada kata keasaan Allah Ta'ala pada zat. Nak bagi kita i'tiqad bahwasanya zat Allah Ta'ala tak boleh kata tebal nipis, panjang pendek, dan tebal nipis, panjang pendek, artinya lebar ke tidak lebar, artinya sangat halus. Itu yang maksud daripada katanya ternafikam muttasil. Dan maksud satu laginya wahdaniyat pada zat, maknanya kita i'tiqad, nak bagi kita i'tiqad zat bahwasa zat yang jadi Tuhan itu hanya zat Allah Ta'ala saja, zat lain tak jadi Tuhan. Tak ada zat lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bahkan zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala bersifat dengan kehambaan bagi Allah, makhluk bagi Allah, alam kesemuanya. Itulah jadi gitulah yang maksudnya kita nak panggilkan muttasil. Jadi maksudnya nak bagi kita i'tiqadnya begitu. Satu pada zat, maknanya zat Allah Ta'ala bukan bersusun daripada dua juzuk dan bukan sangat halus. Kalau bersusun tentu jadi tebal ke, jadi panjang ke, jadi lebar ke. Maka zat Allah Ta'ala tak boleh kata sangat halus, artinya tebal nipis, panjang pendek dan sebagainya, tak boleh kata ke semuanya. Sebab itu sifat makhluk. Sifat bagi makhluk Allah Ta'ala, artinya dikatakan arad ke semuanya. Tebal nipis, panjang pendek dan lain lagi semuanya arad ke semuanya. Begitulah. Masalah wahdaniyat pada zat Allah Ta'ala.
Jadi tinggal ada lagi masalah wahdaniyat pada sifat dan wahdaniyat pada perbuatan. Jadi sekadar itu kita boleh ambil bahasanya zat Allah Ta'ala tak bersusun. Dengan sebab tak bersusun itulah tak boleh kata tebal nipis, panjang pendek, dan lebar ke tak lebar, begitu. Dan bahasanya tidak ada zat yang jadi Tuhan melainkan zat Allah Ta'ala satu saja. Maka i'tiqad semacam itulah maknanya dinafikan kam muttasil dan mufasil pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis di situ insyaAllah kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung masalah wahdaniyat pada sifat pula. Dengan katanya, dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت احتياج إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على